turun sendiri berjumpa dengan rakan-rakan ini berbincang bahawa ini hajat saya. Okey, jom join saya untuk hasilkan sebuah buku dan kami namakan buku ini Panduan Pusat Sumber Idaman yang mengandungi rahsia, panduan, idea, okey, dan tips-tips bagaimana untuk membangunkan pusat sumber yang pasti berdasarkan pengalaman kami yang tidak didedahkan dalam mana-mana kursus di peringkat negeri maupun kementerian. Kenapa saya kongsi pengalaman ini? Sebab di hadapan saya majoriti adalah pensyarah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pengalaman dalam kerjaya juga dapat ditukarkan dalam bentuk buku. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan membaca Panduan Pusat Sumber Idaman, feedback yang saya dapat daripada reader menyatakan bahawa kali pertama kami melihat judul buku ini, kami menganggap buku ini adalah buku ilmiah. Okey, dan tentunya agak membosankan, okey, sebab tajuk ni macam tajuk skema. Dan namun apabila kami buka, kami melihat cara penceritaan tu kaedahnya adalah kaedah yang jauh berbeza, seolah-olah kami membaca buku cerita. Sedangkan itu sebenarnya adalah karya ilmiah. Okey, membaca buku cerita dan kita masuk kepada pengalaman penulis itu, dan buku ini dalam tempoh tak sampai 3 bulan, 4 bulan telah pun masuk cetakan yang kedua dan telah pun dilakukan di PBA KL pada tahun 2019, dan kami pun menggelarkan, kami tim PSS Idaman, 5 beradik dapatlah berada di pentas PBKL dalam forum bicara buku apabila Pena Mendidik sempena Pesta Buku Antarabangsa pada tahun lepas. Okay, next slide. Dan cita-cita dan angan-angan ini yang asalnya hanya untuk satu buku, rupanya hasil daripada feedback daripada reader menguatkan kami lebih memotivasi. Akhirnya lahirlah siri-siri buku pengurusan pusat sumber yang ditulis dengan gaya yang tersendiri. Okey, kerana ini adalah berdasarkan pengalaman ataupun basic knowledge. Jadi buku-buku berdasarkan pengalaman, basic knowledge, dan kami menulis kisah hidup kami sebagai seorang guru digunakan dan pembaca rasa lebih dekat dan ingin tiru seperti mana yang kita buat. Sebab kita telah pun ada bukti yang kita buat itu ada kejayaan dan bukan based on teori semata-mata. But kita turun ke practical dan this is the real thing yang happen, yang telah pun terbukti mencapai kejayaan. Dan ini adalah siri buku-buku pengurusan PSS yang telah pun kami tulis. Okay, dan insya-Allah saya sedang menyiapkan buku kepimpinan literasi pengetua. Itu adalah dalam bentuk buku solo yang masih lagi dalam konteks tim PSS Idaman, tapi saya menulis seorang yang tu kepimpinan literasi pengetua, dan doalah semoga dapat siap untuk disebarkan kepada seluruh pentadbir sekolah di seluruh Malaysia bagaimana kita dapat bekerjasama untuk membangunkan pusat sumber, kerana dalam kepimpinan literasi pengetua itu adalah kita himpunkan best practices amalan pengetua-pengetua yang telah berjaya membangunkan pusat sumber dan mengajak seluruh warga sekolah dalam konteks amalan membaca. Jadi bila saya ceritakan buku-buku seperti ini, mungkin tuan-tuan dapat melihat bahawa buku berdasarkan pengalaman adalah satu buku yang mahal sebenarnya. Dan buku-buku ini juga banyak membantu dari segi pembangunan kerjaya saya sebagai seorang guru cemerlang. Dan dalam pembangunan kerjaya dari segi selain pada kenaikan pangkat, penganugerahan, pertandingan menyebabkan anugerah dan sebagainya, buku adalah kad pengenalan yang sangat berharga. Dan untuk makluman, saya baru saja syukur Alhamdulillah dinobatkan sebagai ikon GPM kebangsaan. Dan sebenarnya buku yang kita dalam borang penilaian itu, kita masukkan penulisan buku, dan buku itu penilai melihat buku itu sudah memahami sebenarnya apa yang kita nak, yang hasrat inspirasi seorang penulis, daripada seorang penulis. Jadi buku adalah kad pengenalan yang sangat hebat, kerana daripada buku kita boleh pergi jauh. Okay, next slide. Dan daripada buku itu juga
dalam bidang kerjaya, dia tidak mati begitu sahaja, kerana daripada sebuah buku kita juga menghadiri beberapa siri forum, perkongsian di dalam pesta buku, di dalam akhbar, dan kita hanya sekarang membawa buku untuk kita kata training kepada guru-guru khususnya dalam pembangunan pusat sumber. Jadi sebuah buku itu pelbagai kegiatan dapat kita laksanakan dalam bentuk pembangunan akademik. Okay, next slide. Okay, ini adalah tadi saya berkongsi semasa pelancaran pada tahun 2018 dan ini adalah sedikit gambaran di mana pada tahun 2019 Pesta Buku Antarabangsa kita diberi peluang dalam forum dan bicara buku apabila pena mendidik, dan kemudian kita juga berkongsi pengalaman dalam IFLA di peringkat antarabangsa pada tahun lepas, dan pelbagai seminar yang kita hadiri asbab sebuah buku. Dan saya ulang lagi sekali, buku ini bukan 100% berdasarkan penulisan akademik, tapi bercerita berdasarkan pengalaman kita sendiri yang kita tukarkan dalam bentuk akademik. Jadi pengalaman tuan-tuan dan puan-puan sebagai penjawat awam sangat bernilai sekiranya kita menggunakan kaedah ini dalam penghasilan buku. Okay, next. Ini juga saya berkongsi, kami juga dijemput untuk perkongsian ilmu, bicara buku, book review, dan dibentangkan dalam pelbagai pembentangan di peringkat negeri kebangsaan maupun dalam bentuk international kerana asbab sebuah buku. Jadi jangan takut untuk tukarkan pengalaman tuan-tuan dan puan-puan dalam penulisan kerana ia sangat membantu dari segi pembangunan kerjaya. Okay, next slide. Itu adalah dalam konteks pembangunan kerjaya. Dalam konteks penulisan buku yang lebih luas, saya juga telah diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan sifu-sifu penulisan untuk menukilkan pengalaman kisah hidup saya dalam beberapa siri buku. Dalam slide ini ada gambar saya bersama dengan sifu yang kami panggil Mak Sri lah, Puan Sri Diah Saharudin, semasa Pesta Buku Antarabangsa, dan di bawah tim penulisan Sri Diah, kami telah pun menghasilkan beberapa buah buku di bawah projek saya sertai projek BKH Solo, BKH Kembar 10, Kembar 20, BKH Legacy Emak yang terhasilnya buku Kurma Daging Pujaan, yang buku bertajuk Sejarah Dihamparkan, Zikir Kita Lakukan adalah projek BKH atau buku kisah hidup Kembar 10. Kemudian daripada buku Kembar 10 itulah, sebab dalam Kembar 10 hanya menulis sebahagian saja sebab dia buku kompilasi, daripada situlah tercetusnya idea untuk dikembangkan menjadi sebuah buku solo, iaitu buku solo saya yang pertama, iaitu Kenapa Kita Hidup Anakku. Dan syukur Alhamdulillah buku ini berada di pasaran pada bulan 5 yang lepas semasa PKP dan hampir habis stoknya pada bulan 10 yang lalu, dan kami telah pun sidang bersama-sama dan kita akan mencetaknya untuk kali kedua, dan saya sedang melaksanakan edisi kemas kini, dan saya juga terlibat dalam buku kisah hidup Kembar 20. Antara bukunya adalah Aku Bukan Cikgu Syahari, dan buku ini mendapat permintaan yang tinggi dan turut dibeli oleh Perpustakaan Negeri Kedah, dan kini kami telah pun siap manuskrip dan bakal dipasarkan buku berkenaan dengan apa yang telah dilaksanakan oleh para guru semasa PKP bagi menjawab persoalan netizen yang mengatakan bahawa para guru makan gaji buta lah, duduk di rumah saja dan sebagainya. Namun sebenarnya apa yang berlaku kita tulis, kita kumpulkan, kita kompilasikan dalam 4 buah buku yang melibatkan 200 pengkarya guru, dan saya terlibat dalam 2 buku, satu sebagai penyelenggara dan satu sebagai penulis. Dan syukur Alhamdulillah
saya terpilih dalam projek penulisan yang baru sebagai salah seorang tenaga pengajar dalam tim penulisan Legasi Abah. Bagaimana saya mendapat idea? Semuanya adalah berdasarkan pengalaman dan kisah hidup. Okay, next slide. Saya berkongsi pengalaman menghasilkan buku solo. Untuk makluman semua, idea menulis buku solo saya bukan tajuk kenapa kita hidup ni. Tajuknya lain dan saya sedang berperang dengan diri sendiri untuk menghasilkan manuskrip berkenaan dengan pengalaman saya menyiapkan tesis PhD saya secara part-time, dan sebenarnya saya menulis di hospital ketika ibu saya berdepan dengan kanser dalam proses defense proposal, dan kemudian di peringkat penulisan saya menjaga ayah yang diserang strok apasia. Namun apabila saya menyertai BKH Solo Kembar 10, salah satu saya menulis dalam sebagai salah satu tajuk yang bertajuk Hidup Kedua, berkenaan dengan hidup ayah saya yang diserang strok apasia, dan buku itu dijual dan didapati permintaannya sangat tinggi. Dan untuk makluman, buku BKH Kembar 10 yang disertai BKH dari Jitra adalah kumpulan yang paling awal stoknya habis di rak di Pesta Buku Antarabangsa. Dan tempahan terus diterima. Jadi saya melihat bahawa para pembaca meminati kisah hidup tersebut. Oleh itu, manuskrip asalnya buku solo diubah, yang nak diterbitkan diubah daripada kisah PhD saya itu ditukar kepada bagaimana kata-kata keraman atau himpunan atau didikan ayah saya dalam buku Kenapa Kita Hidup Anakku. Jadi sebenarnya menulis buku kompilasi bukannya kita kata penulisan yang kita boleh pandang sebagai penulisan kelas kedua NOS. Dia sama, kita kata sama nilainya, kerana menulis dalam buku kompilasi juga turut memberi kita satu makna yang besar, memberi kita satu idea hala tuju supaya kita dapat menggunakan pengalaman tersebut dalam penulisan buku solo. Okay, next. Dan selain itu, saya juga menulis buku-buku kisah hidup dalam bentuk motivasi dan anekdot. Sebenarnya kenapa saya ingin mencuba pelbagai genre, kerana itu adalah pengalaman dan sebenarnya lebih banyak kita menulis, lebih banyak kita belajar, maaf saya guna sepak terajang dunia penulisan, dan lebih banyak kita menulis dan lebih banyak kita belajar dengan sifu-sifu, penulisan kita akan lebih matang. Dan dalam konteks penulisan buku anekdot, saya menulis di bawah penerbitan Wacana MBM dan yang dibimbing oleh Tuan Muhammad bin Musib yang merupakan Musyid Dewan. Dalam menulis buku anekdot inilah banyak saya belajar berkenaan dengan penulisan tata bahasa kerana dibimbing oleh Musyid Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, next slide. Dan ini adalah gambar sekadar motivasi kepada penulis-penulis di sana bahawa suatu hari buku anda juga akan berada di rak Pesta Buku Antarabangsa, dan saya yakin suatu hari buku anda juga akan dijual, dibaca oleh pembaca seluruh Malaysia, dan suatu hari juga anda juga akan berada di pentas Pesta Buku Antarabangsa. Ada peluang untuk sign, dikejar oleh peminat, dikejar oleh peminat untuk mendapatkan tanda tangan dan sebagainya. Kerana bagi saya, anda semua mempunyai modal, iaitu pengalaman hidup anda sendiri. Baik. Next slide. Jadi bagaimana kita nak tukarkan pengalaman kita kepada buku? Yang pertama, menulis buku perlu perancangan. Saya sengaja berkongsi pengalaman saya menulis buku Pusat Sumber Idaman tu, dan siri kedua Pusat Sumber Idaman kedua, kemudian kajian tindakan bangun Pusat Sumber Idaman dan sebagainya. Pergerakan itu ada perancangan. Saya ceritakan sebelum ini di mana manuskrip awal pada tahun 2012 itu saya tulis, namun saya saya melihat bahawa sukar untuk saya bergerak lebih jauh jika saya bergerak keseorangan, kerana saya ada perancangan untuk menggerakkan, untuk mengembangkan pusat sumber di peringkat negeri maupun kebangsaan. Maka untuk merancang, untuk menghasilkan sebuah buku, kita perlu memikirkan masa depan buku tersebut.
Okay, kita ada perancangan bila nak terbitkan, untuk siapa buku tersebut dipasarkan, dan kita mesti ada fokus siapakah pembaca kita. Sebab buku perlu ada niche. Okay, buku yang laku di pasaran adalah buku yang telah pun ada siapakah sasaran pembaca yang akan membeli buku kita. Sebab kita akan buat pemasaran. Okay, itu yang penting. Dan yang kita tulis itu akan menjadi lebih mahal jika dilalui sendiri oleh penulis. Apabila kita menulis berdasarkan pengalaman, okay, kita telah pun ada bukti bahawa itu adalah memberi kejayaan, memberi pengajaran, okay, memberi inspirasi dan sebagainya. Jadi kita menulis kisah yang benar. Okay, bukan tipu-tipu, bukan angan-angan. Jadi buku kita akan menjadi sesuatu yang mahal, dan sekiranya kita melaksanakan resensi buku atau bicara buku, kita bercerita based on our experience. Dan sebenarnya pengalaman yang kita lalui merupakan aset yang paling mahal dalam hidup kita, dan kita sendiri sekiranya tidak dokumentasikan buku tersebut, ini akan hilang. Kalau saya tanya soalan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan di hadapan saya buat 10 tahun yang lalu, itu pun sudah cukup mengambil masa untuk nukilkan balik dalam kertas A4. Jadi kita perlu menulis supaya kita sendiri dokumentasikan. Okay? Sebab kalau kita buat dokumentasi untuk kenaikan pangkat, untuk SKT dan sebagainya, kita nak retrieve balik apa yang kita buat dalam masa setahun pun mengambil masa. Betul? Jadi sebenarnya kalau kita transform everything dalam bentuk words, dalam bentuk tulisan, ia akan menjadi suatu yang sangat berharga, dan setiap kisah adalah istimewa. Kita bercakap secara lisan dengan anak-anak kita bercakap secara lisan dengan kawan-kawan kita, dan benda itu akan mati. Okay, cerita itu akan dilupakan. Tetapi apabila dibukukan, ia akan menjadi teladan dan inspirasi kepada para pembaca. Dan dalam menukarkan pengalaman kepada buku, kita juga perlu buat homework. Mengkaji apakah karya-karya terdahulu yang hampir sama dengan karya kita. Why? Sebab kita nak pasarkan buku kita. So apabila kita nak masuk dalam dunia industri pemasaran buku, kita perlu meletakkan produk kita itu ada keistimewaan dan ada keunikan berbanding dengan karya orang lain. Oleh itu, kita kena melihat dalam konteks niche kita atau dalam konteks apa yang akan kita tulis, apakah karya yang hampir sama. Dan bila kita menulis, kita kena ada novelty ataupun ada penambahbaikan daripada karya yang terdahulu. Dan suka untuk saya ingatkan, sebelum tuan-tuan dan puan-puan menulis, tuan-tuan perlu baca dan baru tulis. Kenapa? Kerana daripada pembacaan akan mendidik anda dengan pelbagai gaya penulisan, dan penulisan anda akan lebih matang, lebih kemas dan lebih bermakna. Dan dalam penulisan itu juga perlu kita meletakkan suatu sasaran ataupun deadline, garis masa bila perlu disiapkan. Kalau tidak, jadi macam kisah saya pada tahun 2012, pada tahun 2018 barulah panduan PSS Idaman dapat diterbitkan. Jadi sebab pada peringkat awal saya tidak meletakkan sasaran bila buku ini perlu diterbitkan. Namun dah kita kata dah cerdik sikit. Bila menulis kena letak sasaran. Oleh itu bila kita buat to-do list, buku A kita mungkin letak deadline dan kita tampal di meja, di dinding itu bila habis atau bila terakhir noktah perlu diturunkan dalam penulisan kita. Sebab kalau tidak, sampai bila-bila penulisan kita tidak habis. Dan bila kita letak deadline, itu akan jadi motivasi atau driver kepada kita untuk menyiapkan, kerana apabila anda meletakkan diri anda sebagai penulis, ada banyak perkara yang perlu anda korbankan kerana anda perlu memakai topi seorang penulis. Dan apabila telah siap semua, masuklah dalam dunia penerbitan dengan menghantar karya anda bersatu bersama penerbit, dan anda perlu memikirkan masa depan buku tersebut. Next slide. Sebelum kita berkongsi kaedah bagaimana kita nak menulis,
Okey, sempena hari Jumaat yang mulia ini, saya ingin memberi sedikit tazkirah Jumaat. Apakah 10 dosa besar penulis baru? Okey, kerana sebelum ini saya juga membuat dosa-dosa ini dan sekarang pun saya dah separa bertaubat dan insya-Allah semoga taubat ini juga diterima. Tapi saya berkongsi dengan penulis-penulis dan mungkin ini adalah dalam bentuk refleksi dalam 10 perkara berapakah yang anda alami sendiri. Okey, dan mungkin lepas ni boleh tulis di ruangan chat antara 10 perkara berapakah yang anda terlibat. Pertama, mengharapkan buku terus siap. Ini adalah mustahil kerana manuskrip perlu ditulis setiap hari biarpun satu perenggan. Kalau kita kata kita nak start hari ni Jumaat, kita start hari Ahad lah. No, kalau kita ada idea, tulis sekarang. Okey, kerana setiap hari walaupun sepotong ayat perlu ditulis kerana idea itu akan hilang. Kita tidak boleh mengharapkan buku itu terus siap. Jadi apabila nak jadi penulis, perlu pakai topi penulis, buat sedikit pengorbanan, menulis. Kalau kita sekadar angan-angan tetapi tidak mahu berkorban untuk menulis, buku anda tidak akan siap sampai bila-bila. Itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua, tiada masa. Saya sibuk banyak kerja sebab saya sendiri pun alami benda ni. Banyak kerja, tambah bila hujung-hujung tahun ni kan kita terlibat dengan pelbagai program webinar, training dan sebagainya, documentation dan sebagainya. Memang tiada masa. Namun kita kena ingat, Tuhan kurniakan kita 24 jam saja sehari. Okey, 24 jam sehari, saya 24 jam sehari, tuan-tuan 24 jam sehari, PM kita ada pun 24 jam sehari. Okey, makcik yang jual goreng pisang pun 24 jam sehari, mamak di kedai roti canai pun 24 jam sehari. Apa yang ingin saya beritahu adalah kita kena lihat bagaimana kita menguruskan masa kita. Sibuk atau tidak, Allah kurniakan kita masa yang sama. Mengapa orang lain boleh, kenapa kita tak boleh? Jadi ini adalah salah kita kerana kita tidak memperuntukkan waktu kita untuk menulis. Okey, sebab untuk menjadi penulis dalam tempoh 24 jam itu peruntukkanlah sedikit masa menulis walaupun sepotong ayat. Okey, yang ketiga, dosa yang ketiga, penulisan perlu perfect. Okey, jika ini jadi amalan, buku anda tidak akan siap. Macam anda semua menulis tesis kan, tulis padam, tulis padam, tulis padam. Apa yang perlu anda buat ialah tulis saja. Okey, selagi idea itu mencurah, tulis dan terus tulis. Biar ayat itu lintang tukang. Kerana bila kita akan jadi Mr. Perfectionist, buku kita tak akan siap sampai bila-bila. Kita tulis dan ada hari kita dah letih untuk menulis, ada hari kita malas untuk menulis yang saya panggil sebagai hari malas sedunia dan masa itulah kita ingin berehat, pasang lagu, relax, okey, bancuh kopi, itu adalah hari edit sedunia. Editlah hasil karya kita. Dan di peringkat ini anda menjadi editor tulisan anda sendiri. Okey, jadi tak perlulah menjadi Mr. Perfect 10 untuk menulis cantik dan sampai bila-bila penulisan anda tidak akan siap. Okey, dosa yang keempat. Saya bukan orang bahasa. Bukan semua penulis adalah orang sastra. Dan untuk makluman, background saya adalah pemegang ijazah sarjana muda perakaunan. Dan sebelum saya menjadi guru, saya adalah bekas accountant. Jadi, tidak semestinya kita adalah orang sastra, barulah kita boleh menjadi penulis. Kalau macam tu, tak adalah buku dalam bentuk genre ataupun karya-karya ilmiah dalam bidang lain. Jadi, tulislah mengikut bidang kita sendiri. Okey, dan mungkin kita kata saya tidak mahir membuat ayat dan sebagainya. Untuk makluman, ayat saintifik berbeza dengan ayat sastra. Ayat perakaunan berbeza dengan ayat bidang perubatan. Jadi, tidak perlu bimbang. Okay, kita terus saja menaik. Okay, kita edit dan kita akan ada editor di peringkat penerbitan yang akan sedia membantu kita. So, jangan susah hati, jangan bimbang kerana saya yakin di hadapan saya, anda telah pun mencapai ciri-ciri seorang penulis. Yang pertama, boleh membaca, boleh menulis walaupun sepotong ayat dan boleh menggabungkan ayat-ayat tersebut. Dan insya-Allah jika digabungkan ayat-ayat tersebut, memang anda boleh menulis.
Okey, yang seterusnya, mesti ada workstation khas. Okey, ini adalah salah. Okey, saya tak boleh menulis sebab rumah saya messy. Saya tak boleh menulis sebab bising tak ada tempat. Okey, rumah saya sempit dan sebagainya. Mesti ada workstation. Nak tulis buku sampai beli meja baru. Okey, kena pergi IKEA sampai beli meja baru. Salah, kerana idea boleh dijana di mana sahaja. Sebab ada kalanya persekitaran kita yang berbeza itulah yang membantu kita untuk generate idea. Dan ini adalah pengalaman saya sendiri di mana saya menulis buku Kenapa Kita Hidup Anakku tu di rumah. Okey, kemudian satu hari saya breakfast bersama keluarga di McDonald dan kemudian keluarga saya ada urusan dan saya pohon untuk tinggalkan saya sebentar di McDonald dan saya menulis di McDonald. Dan rupanya bab saya menulis di McDonald dalam suasana yang hiruk pikuk dan kebetulan meja di sebelah ada parti birthday anak dia, itulah bab yang di komen dikatakan oleh pembaca bab yang paling menyentuh hati. Jadi sebenarnya bila kita merubah environment, kita dapat menjana idea dalam situasi yang berbeza. Sebab kadang-kadang kita perlu perubahan supaya idea itu terjanam. Dosa yang seterusnya ialah hanya menulis terus di laptop. Edit. Jadi saya tak boleh menulis. Hari ini saya tak bawa laptop. Okey, jika ini jadi amalan, insya-Allah lambatlah siap dan mungkin tak siap langsung. Sebab kita semua ada handset. Handset ini boleh menggantikan laptop kita di mana bila kita ada idea, kita akan menulis apa yang terlintas di fikiran. Mencatat idea. Kita boleh tulis di Telegram, di FB, buat FB status, WhatsApp dan biasakan diri anda ke mana saja bawa buku nota. Dan sebenarnya saya sendiri pernah menulis dapat idea, saya menulis di tisu dan tisu tu saya lipat masukkan dalam bag dan itu sebab idea tu datang pada waktu tu. Jadi sebenarnya bila kita ada grup Telegram, grup WhatsApp, kita boleh buat grup yang seorang-seorang kita saja. Grup tu tajuk nama buku kita. Dan saya sekarang ada buku yang terkini saya tentang kepimpinan literasi, saya ada Telegram kepimpinan literasi yang saya seorang-seorang saja peserta dalam grup tersebut. Kemudian begitu juga dengan buku solo saya yang seterusnya. Next. Dosa yang seterusnya ialah maaf, saya fokus buku solo saja. Jadi saya tak berminat untuk tulis buku kompilasi atau buku yang ditulis secara berjemaah. Bagi saya, bagi orang lain saya tak tahu. Bagi saya ini adalah dosa besar. Kerana menulis secara berjemaah faedahnya sangat besar. Hanya menulis kurang dari 10 muka surat, anda sebenarnya dibawa terjun dalam dunia penerbitan. Belajar bersama dalam circle yang positif, belajar bersama rakan-rakan penulis bagaimana nak memasarkan buku, membina network, bagaimana nak buat iklan dan 1001 latihan tanpa anda sedari. Dan ini adalah pengalaman yang sangat mahal. Sebab apabila kita bergerak terus ke buku solo, kita terpaksa bekerja seorangan dan kita perlu ingat, kalau kita nak pergi cepat, kita bergerak sendirian. Tetapi pepatah Afrika menyatakan bahawa jika kita nak bergerak jauh, kita perlu bergerak secara berjemaah. Jadi menulis buku kompilasi adalah pengalaman yang sangat berguna untuk anda belajar dunia penulisan yang sebenar kerana dalam grup itu anda berada dalam circle yang positif. Seterusnya, dosa seterusnya adalah buku kompilasi sukar pergi jauh. Sebab ada semua orang tak mau join projek kompilasi sebab susah nak pasarkan. Pada pandangan saya, ini tidak benar kerana saya sendiri mengalami buku kompilasi terus mendapat permintaan dan dicetak. Pengalaman saya, buku Aku Bukan Cikgu Syahari dibeli oleh perpustakaan Kedah dan diletakkan di semua perpustakaan desa di negeri Kedah. Dan buku ini juga dibeli oleh ramai guru dan saya sendiri juga mendapat anugerah pembeli penggalak budaya membaca, penggalak saya pun tak ingat lupa. Maksudnya anugerah penjual terbanyak hanya menjual buku-buku kompilasi dalam rumah penerbitan wacana MBM dan dengan Saifi. Jadi sebenarnya buku solo ataupun buku kompilasi itu jauh ataupun dekat itu bergantung pada bagaimana kita memasarkan.
Okey, jadi jangan rasa rendah diri saya hanya tulis buku kompilasi. No. Buku solo makam dia tinggi, tetapi buku kompilasi ialah kita kata start yang paling cantik, paling baik untuk anda terjun ke dalam dunia penulisan yang lebih serius. Okey, dosa yang seterusnya ialah saya hendak tulis buku, bukan buku kompilasi dengan penulis lain seperti yang saya nyatakan. Okey, sebenarnya tidak salah menulis buku kompilasi kerana bab dalam buku kompilasi boleh dikembangkan menjadi buku solo. Buku solo dia banyak bab, perlu lama, lambat dan sukar. Bila kita tulis dalam buku kompilasi, kita ada pembimbing dan sebenarnya idea kita untuk menulis buku solo akan berkembang. Itulah pengalaman saya menulis buku kompilasi bersama Puan Seridia dan chapter dalam buku kompilasi itu tajuknya dikembangkan menjadi buku solo. Dan dosa yang terakhir ialah buku mesti tebal baru nampak kreativiti penulis. Hello, anda yakin semua orang suka membaca? Dan anda yakin semua orang suka membawa kamus? Okey, di Malaysia kita ada banyak reluctant reader, iaitu orang yang boleh membaca tetapi tidak mahu membaca. Okey, dan ramai ingin membaca namun tiada masa. Jadi penulis perlu mengkaji trend pembaca untuk melihat bagaimana pasaran buku, bukan sekadar syok sendiri. Jadi kalau anda menulis sudah pun sampai 150 muka surat, sudah boleh jadi buku. Dan mungkin nanti nak tulis lagi, mungkin akan jadi edisi kemas kini atau buku yang kedua seperti mana pengalaman saya dalam buku panduan PSS Idaman yang ada siri 1, siri 2, beranak pula dalam konteks kajian tindakan. Okey, dan insya-Allah kami akan dalam proses menyiapkan aktiviti kertas kerja, kertas kerja panduan PSS Idaman. Okey. Jadi nampak tak kita rancang buku kita. Jadi tak payahlah tunggu sampai buku itu tebal untuk diterbitkan. Sebab apabila buku kita berada dalam pasaran, mungkin kita boleh buat penambahbaikan untuk menghasilkan naskah baru yang mungkin up sedikit daripada buku yang asal. Okey, next slide. Kita telah melihat pengalaman bagaimana pengalaman saya ditukarkan ke dalam bentuk buku. Sekarang kita akan bergerak ke next stage, iaitu untuk menjawab persoalan WH question dalam penulisan buku. Okey, next slide. Untuk menulis buku, kita kena tanya diri kita sendiri 5 soalan ini, iaitu apa, siapa, mengapa, bila, bagaimana dan di mana untuk kita menulis. Okey, apa ialah soalannya? Apa sebenarnya yang kita perlu tulis? Okey, dalam kita menulis, kita perlu mencari siapakah sifu atau mentor. Kenapa saya kata begini? Sebab penulisan yang lebih terarah kena belajar. Okey, memang kalau kita pandai menulis sekalipun, tetapi pasti ada kelemahan. Untuk menghasilkan karya yang lebih bermutu, belajarlah dengan sifu. Mesti ada sifu, mesti ada mentor, mesti ada tok guru. Kalau tidak, ilmu kita tu ilmu sesat. Okey, dan kita kena menjawab persoalan mengapa kita ini perlu menulis. Jiran sebelah kita menulis, jadi penulis, kita jealous, kita nak jadi penulis. Tetapi kita tak menjawab soalan why. Okey, mengapa perlu kita menjadi penulis? Dan bila kita perlu menulis? Dan bagaimana nak menulis dan di mana saya perlu menulis? Okey, menjawab persoalan yang pertama. Okey, apa yang perlu ditulis? Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang saya sebutkan, penulis juga adalah seorang pembaca. Sebelum menjadi penulis, mestilah membaca, 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 menulis. Sebab itu bila kita terlibat dalam penulisan tesis, kita sebagai penyelia misalnya, kita akan beritahu student kita, baca dulu, buat literature review dulu. Kamu baca tak cukup. Kamu baca tak cukup banyak menyebabkan penulisan tidak kritis. Kita bercakap dengan anak murid kita. Bagaimana keadaan kita? Kita tak boleh terus menulis turun dari langit buku siap. Kita sendiri perlu membaca dan kenal pasti karya-karya yang berada dalam niche ataupun bahagian yang kita hendak tulis. Dan
pastikan buku yang kita nak tulis itu adalah buku yang unik, tidak sama dengan buku yang kita baca. Kalaulah buku kita sama, okey, contohnya kita ada buku berkenaan kalau lecture penulisan pengalaman PhD misalnya. Universiti ni dah keluarkan dah buku pengalaman PhD. Okey, jabatan ni dah keluar. Tetapi kita nak keluarkan buku pengalaman PhD, apakah keunikan yang menyebabkan buku itu tidak sama, berbeza dari buku-buku sebelumnya? Sebab perkara itu akan menjadikan buku itu mahal dan kita nak pasarkan. Sebab kita tak mau tulis buku, kita simpan bawah almari untuk kenang-kenangan, selfie, kemudian terus banyak dalam office kita. Jadi kita kena pastikan, okay, buku yang ingin kita tulis itu unik. Jadi kita perlu melihat sekeliling kita dan itu akan menjadi idea apa yang perlu ditulis. Okay, bagaimana nak generate idea? Kita nak tulis buku ni, kita nak tulis buku, kita nak tulis artikel, tapi perkara yang paling masalah ni ialah writer block. Okay, tak ada idea. Dah ada rasanya macam tahun depan aku nak ada buku, tapi aku tak ada idea, aku dah writer block. Okay, aku banyak makan telan semut lah, makan kari ikan lah dan sebagainya. Sebenarnya itu bukan masalah. Sebenarnya mungkin kaedah untuk generate idea itu belum kaedah teknik yang sesuai. Saya nak mencadangkan anda, okay, catatkan idea itu. Okay, ilham yang turun itu perlu dicatat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, seorang wanita, saya tanya, dalam handbag itu, ada pen atau buku catatan khas tak? Okay, nak jadi penulis. Okay, jangan penuh dengan alat makeup, tapi nak jadi penulis, buku atau kertas pun tak ada. Okay, carilah kertas, tengok kertas yang anak kita bawa balik sekolah, tulis dekat ini dan merata. Dan saya ingin kongsikan, bila saya nak tulis buku, okay, saya beli satu notebook yang khas, di muka depan itu saya tulis siap-siap. Working title. Okay, contohnya katalah kenapa kita hidup anakku. Okay, saya tulis buku nota biasa. Tajuk tu saya tulis kat situ. Kadang kalau saya rajin sikit, saya buat cover, saya tampal. Okay, jadi saya tengok, oh buku ni tak berkembang lagi. Ada berapa muka surat dan sebagainya, berapa idea. Jadi buku tu saya buat kemana-mana kerana bila kita sibuk, kita tengok buku ni, buku nota ni, oh idea ataupun buku ini belum lagi bergerak. Jadi catatkan idea atau ilham. Yang kedua, idea itu kaitkan dengan apa pengalaman yang kita ada. Macam saya sebut tadi. Okay, contohnya nak menulis berkenaan dengan pengalaman PhD. Selain daripada kita buat PhD, ada tak perubahan dalam hidup kita yang juga memberi impak kepada perkembangan tesis kita? Itu adalah akan menjadi bab-bab yang akan kita kembangkan dalam penulisan kita. Jadi, di sini sebelum melangkah ke next stage, okay, saya ingin bawa semua penonton di hadapan saya, sila pegang pen sekarang. Okay, ada buku catatan tak? Kalau tak ada buku catatan, mungkin ada telefon, okay, ataupun boleh menulis di mana-mana. Okay, tulis di mana-mana. Okay, pegang pen. Okay, anda bersama dengan saya. Okay, pegang pen. Tarik nafas. Okay, saya bagi masa 20 saat, tolong pejam mata. Pejam mata, memang saya tak nampak. Okay, inilah masalah bila kita buat secara dalam talian. Sebab kalau dalam bengkel, dia lebih menyeronokkan sebab kita boleh buat aktiviti dan sebagainya. Okay, tolong pejam mata, saya akan bilang sampai 20, barulah mata dibuka. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 suku, 16 tengah, 17, 18, 19, 20. Okey, buka mata anda. Sekarang pegang pen. Okey, tulis 5 perkataan yang terlintas di minda anda sekarang. 5 perkataan saja yang terlintas di minda anda sekarang. Bukan ayat, perkataan saja. Saya perlukan anda menulis 5 perkataan. Okey, apa yang terlintas di minda anda sekarang?
Okey, siap? Okey, boleh? Okey. Simpan 5 perkataan tersebut. Okey. Dan sebab ini bukan bengkel secara bersemuka, jadi kita pun tak tahulah jiran sebelah kita tulis apa, tapi simpan 5 perkataan tersebut. Okey, kerana 5 perkataan tersebut itulah perkara pertama yang ada di minda anda. Dan 5 perkataan itu kita akan kembangkan dalam bentuk cerita. So, simpan 5 perkataan tersebut. Jangan padah 5 perkataan tu. Jangan kata, lah awak aku tulis macam ni, aku nak benda lain. No, itu adalah perkara pertama yang anda ingat setelah anda membuka mata. Okey, setelah anda menarik nafas, okey, kemudian membuka mata, itu adalah 5 patah perkataan yang mungkin bermain di minda anda dan anda tidak sedar itu juga berkait dengan pengalaman anda. Okey, next slide. Menjawab persoalan apa juga yang perlu ditulis sebenarnya bagi orang Islam, dan ini pengalaman saya sendiri sebenarnya, tiada apa yang boleh merealisasikan impian kita melainkan berdoa, berdoa, berdoa dan terus berdoa. Dan sebelum menulis secara lebih serius, ambillah wuduk. Okey, supaya tidak ada gangguan, supaya kita boleh fokus, dan selalulah solat hajat, okey, selalulah solat duha, okey, dan membaca surah Al-Waqiah supaya Allah memberi idea-idea terbaik, sebab nikmat yang kita terima itu semuanya dari Allah. Dan apa yang kita dapat itu kita doakan semoga Allah permudahkan urusan kita. Sebab itu adalah sangat penting, kerana mungkin kadang-kadang kita ada perjalanan penulisan kita tidak dipermudahkan. Kadang-kadang mungkin kita menghadapi masalah yang pasangan kita tidak suka kita menulis misalnya. Ataupun kita menghadapi masalah di mana anak-anak kita sentiasa sakit, anak-anak kita mungkin tak kita kata anak-anak kita nakal dan tidak memberi sokongan kepada kita untuk membantu kita, menyebabkan kita rasa letih sebagai ibu, sebagai suruh, yang menyebabkan perjalanan penulisan kita itu terganggu. Jadi tiada apa yang dapat memudahkan urusan kita, memberi idea terbaik melainkan kita terus berdoa kepada Allah SWT. Dan pengalaman saya sebelum menulis, saya akan bangun solat hajat, okay, pagi, sebab saya memang morning person, dalam pukul 2, pukul 3 bangun, okay, solat hajat, memohon pada Allah, dan ketika itu saya menulis sehinggalah azan subuh berkumandang. Okay, sebab itu adalah waktu kita kata produktif saya. Bergantung pada waktu produktif anda, tapi apa yang saya nak maklumkan di sini ialah tiada apa yang dapat memudahkan urusan kita, merealisasikan impian kita, biarlah kita meminta-minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, next slide. Kita telah menjawab soalan apa. Sekarang kita menjawab soalan siapa. Dan untuk menulis, kita perlu cari mentor. Okey, kerana ini adalah berdasarkan pengalaman saya yang saya rasa saya angan-angan suatu ketika dulu saya dah menulis, kononnya dah menulis di majalah sekolah semasa sekolah. Saya juga ada wartawan universiti, saya pernah menulis di akhbar dan majalah, dan saya rasa itu dah cukup untuk saya hasilkan karya. Rupanya tidak. Dan saya telah maklumkan bahawa karya saya tersadai pada tahun 2012 yang panduan PSS idaman tu, 2018 barulah kerja-kerja penerbitan itu dibuat. Dan nasib baiklah Allah memberi kesedaran kepada saya bergerak mencari mentor dan akhirnya bertemu dengan Puan Nur Hayati Razali. Ketika itu beliau bersara dan beliau telah yang merupakan CEO Literasi Resource, dan saya jumpa dengan Puan Nur Hayati, saya maklumkan Kak T, saya ingin menulis, mari kita kompilkan kisah-kisah sekian-sekian dan sebagainya. Dan kami duduk bersama merancang. Dan sekarang Puan Nur Hayati Razali bertugas sebagai pengarah Pusat Pembelajaran UUM di Seberang Jaya. Itu adalah sifu saya dalam bidang pusat sumber. Dan sifu saya dalam bidang penulisan kisah hidup adalah Puan Sidia Sarudin. Okey, mungkin semua orang, ada spelling error kat situ, editor hilang i, kenal Puan Sidia. Dan untuk makluman, kita memang kena berkorban.
sebenarnya saya menghadiri bengkel Puan Sridia apabila saya dimaklumkan College Community melaksanakan bengkel penulisan kisah hidup, dan ketika itu adalah waktu kerja. Saya ambil cuti, okey, saya pergi bertemu dah menghadiri bengkel Puan Sridia, dan yang sedihnya ialah walaupun cuti saya diluluskan, kemudian saya mendapat sepucuk surat saya perlu menghadiri satu majlis untuk menerima satu hadiah lah pada hari yang sama. Itu menyebabkan saya hanya boleh menghadiri bengkel Puan Sridia separuh hari. Okey, tapi itu bukan alasan. Habis saja majlis itu, saya pun berlari ke bengkel Puan Sridia dan memang saya hadir separuh hari. Kemudian saya mendapat makluman bengkel yang hampir sama tapi ada added sedikit di Kuala Lumpur, dan saya memang mengambil tiket penerbangan dan pergi ke Kuala Lumpur, dan bengkel itu pada hari Sabtu, jadi saya mengambil penerbangan pada malam Jumaat, kemudian menghadiri bengkel hari Sabtu, balik, dan esoknya saya bekerja seperti biasa. Kenapa saya ceritakan ini? Kerana untuk merealisasi satu impian itu tidak akan turun dari langit, memang kena berusaha. Dan sifu saya juga iaitu Tuan Muhammad Musib, atau saya panggil sebagai Tok Mat, yang merupakan seorang musyid dewan. Okey, jadi Tok Mat banyak membimbing saya dari segi penulisan anekdot dan kara-kara dalam bentuk bahasa yang lebih kemas. Okey, next slide. Itu adalah siapa. Sekarang kita bergerak kepada soalan mengapa kita perlu menulis. Pertama, kita menulis supaya untuk menyebarkan karya kita, kerana di dalam karya tersebar atau tersisip dakwah, tazkirah, ada unsur keinsafan, perjuangan, kelangsungan hidup. Dan kita juga menulis, kalau dalam aspek kerjaya, kita menulis untuk perkongsian amalan terbaik, ilmu untuk disebarkan. Sebelum saya ada buku panduan PSS Idaman, tim kami memang agak sibuk sebenarnya sebab jemputan-jemputan banyak untuk berkongsi dalam bentuk training guru dan sebagainya. Namun apabila kita tulis buku, training itu ada tetapi tempoh tu dapat dipendekkan kerana audien kita mendapat ilmu di pembacaan buku kita. Okey, dan yang ketiga, buku atau penulisan menjadi amalan kebajikan dan sedekah yang sangat mahal. Dan tanpa penulisan, ilmu tidak boleh dikongsi. Saya bercakap secara lisan. Kalau tidak ada slide dan slide ini tidak ada dokumentasi penulisan, ilmu ini juga akan terus hilang. Maka setiap ilmu itu perlu didokumentasikan dalam bentuk penulisan. Dan bila kita warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila kita ini merupakan bahan sokongan yang sangat bermakna dalam kerjaya. Dan ini yang saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya menggunakan buku-buku karya saya sebagai modal kenaikan pangkat dalam guru cemerlang dan juga dalam beberapa penganugerahan dalam aspek kerjaya. Dan apabila kita menulis, sebenarnya kita dapat mengangkat martabat warga pendidik. Tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan saya majoriti adalah guru. Di hadapan saya majoriti adalah para pensyarah yang bermain dengan huruf, yang bermain dengan ilmu, tetapi sekiranya kita tidak dokumentasikan, ilmu itu akan hilang kerana ilmu itu tersimpan dalam bentuk karya. Jadi kalau kita sendiri tidak bertindak, okey, bagaimanalah kita nak ilmu itu berkembang? Dan bila kita sendiri berada dalam konteks ilmu, sebenarnya kita tahu apa yang perlu, ilmu apa yang perlu didokumentasikan kerana kita sentiasa bergerak dalam ilmu sebab kita berada dalam field atau praktis. Dan okey, tulisan adalah penulisan hidup akan terus hidup walaupun penulisnya mati dan merupakan harta pusaka dan album yang mahal. Okay, saya mungkin akan terus mati. Okey, dan contohnya tuan-tuan juga akan mati. Okey, dan kita baru sahaja kehilangan Profesor Ungku Aziz, tapi Profesor Ungku Aziz telah menyimpan karya-karyanya dalam bentuk penulisan, sama ada ditulis oleh ghostwriter atau beliau sendiri menulis, dan itu adalah harta yang sangat mahal. Baik, next slide. Saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kebetulan saya mencari bahan. Okay, next slide. Saya mencari bahan untuk menulis, menjawab soalan mengapa perlu menulis, dan saya terjumpa
tulisan saya dalam Facebook, okay, yang saya tulis sempena Ma'al Hijrah tahun 1442, iaitu saya menulis 3 tahun lalu, saya menulis azam untuk melangkah lebih jauh dalam penulisan setelah tamat pengajian dalam PhD. Slogan, cepat tulis sebelum mati, dicetak pada beg yang saya usung ke sana sini. Itu saya, memang betul. Sebab saya nak boleh saya cetak sebuah beg, ditulis dalam di beg tersebut, saya tulis cepat tulis sebelum mati, saya simpan buku nota di situ, dan beg itu pun sudah put akhirnya. Dan 7 tahun menulis di akhbar dan majalah merupakan pengalaman yang terbaik. Okay, kat situ saya tag lah editor yang sama-sama membantu saya semasa saya menulis di majalah. Okay, sebab saya bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka agak lama. Okay, Allah memberi saya banyak nikmat dan ilmu itu perlu dikembalikan. Kini, kad nama saya merupakan buku yang saya tulis. Daripada karya untuk memotivasikan remaja, kini saya menulis bidang passion, iaitu Pusat Sumber Sekolah Hasil Bimbingan Puan Nur Hayati Razali. Sebab saya tag, mencuba pula penulisan anekdot daripada Tok Guru Tok Mat, dan akhirnya karya solo direalisasikan juga dalam dengan tunjuk ajar daripada Mak Sridia Saharudin. Terima kasih semua. Sebab saya simpan catatan saya itu dalam Facebook. Jadi kita boleh retrieve balik. Jadi sebenarnya Facebook kita juga boleh menjadi salah satu medan atau tempat kita menyimpan idea kita untuk menulis. Okay, next slide. Saya tidak mampu melakukan perkara ini tanpa doa anda semua. Jika ditanya big why saya menulis, saya tiada harta untuk dikongsi. Namun, saya ada kisah dan sedikit ilmu untuk diberi. Karya saya akan terus hidup biarpun suatu hari saya akan mati. Semoga apabila mati kelak, saya dapat meninggalkan 2 perkara, iaitu ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah juga menerusi ilmu. So, kepada penulis baru, masa kita semakin suntuk. Cepat tulis sebelum mati. Jika tidak, legasi yang anda ingin tinggalkan hanya sekadar mimpi. Semoga tahun baru ini menjadi angan-angan kita untuk berhijrah kepada realiti dan buku impian ada di sisi. Jadi, kita perlu bergerak sekarang, menulis 1 ayat setiap hari lebih bermakna daripada tidak menulis langsung. Itu adalah jawapan saya kepada mengapa perlu menulis. Jadi saya kongsi di sini, mungkin homework anda malam ini, okay, mungkin boleh senaraikan kenapa tuan-tuan dan puan-puan perlu menulis. Sebab bila kita menjawab persoalan itu, kita dapat directkan fokus minda kita, penulisan kita wajib siap. Okay, next slide. Selepas kita telah menjawab soalan mengapa atau why, kita bergerak kepada soalan, question yang seterusnya ialah bila nak menulis. Itu pun memang menjadi fundamental khususnya kepada ibu-ibu, kepada para guru, para pensyarah, sebab kita sangat sibuk kerana kerja kita itu kebanyakan juga berada di rumah. Okay, sebab kita sibuk dengan kesibukan harian. Sekiranya kita menjawab, kita ada banyak idea, tapi nanti dulu. Jadi ingat, esok lusa hanya perjanjian sementara, mana tahu jika tiada esok untuk kita. Kita tidak tahu apa yang berlaku esok. Mana tahu esok kita tidak sihat. Mana tahu esok kita tidak sakit. Oleh itu, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan macam mana saya nyatakan bahawa tagline saya menulis buku solo ialah cepat tulis sebelum mati. Dan memang saya takut sebelum saya mati, manuskrip itu tidak siap dan cepatlah bila terjaga dari tidur, saya bangun walaupun keletihan, saya akan cuba push myself untuk menulis. Dan bila saya menulis, bila kita meletakkan agenda penulisan itu dalam minda kita, dalam to-do list kita mesti ada agenda menulis. Contoh, kita menulis sewaktu menunggu azan subuh antara waktu solat tahajud, kemudian kita, contohnya kita bangun pukul 4.30 pagi ataupun lewatlah kita katakan pukul 5, solat 2 rakaat, bukannya lama, kita membaca Al-Quran sedikit sebagainya, menunggu subuh tu tulis.
Kalau kita ada fokus, 30 minit itu sudah bermakna sebenarnya. Okey, sebab tulislah, biarlah penulisan itu bergerak walaupun sepotong ayat dan kita mesti menulis ikut waktu produktif kita sendiri. Macam saya maklumkan, produktif saya adalah pagi. Okey, sebab saya jenis orang yang tidur awal. Okey, jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan di hadapan saya, okey, waktu produktif ada waktu malam ketika anak semua dah tidur dan sebagainya, itu menulis. Tetapi wajib nak jadi penulis, sekiranya tidak menulis, buku anda tidak akan siap. Jadi wajib dalam to-do list, even 30 minutes, mesti tulis. Okey, dan contohnya saya boleh contoh idea lain ni boleh menulis ialah mungkin kita boleh menulis 30 minit sebelum kita balik ke rumah. Sebab kalau kawan wanita ibu-ibu bila balik rumah susah nak tulis, misalnya kita ada anak kecil dan sebagainya, mungkin kita pulang dari tempat kerja kita habis kerja pukul 4.30, okay, atau pukul 5. Gunakan 30 minit, okay, letak stopwatch 30 minit tu, force yourself untuk write. Walaupun satu muka. Setiap hari satu muka. Sebulan ada berapa hari? Okay, 30 hari. Surat ada 30 muka surat. Jadi bila kita dah nampak muka surat itu, kita akan jadi lebih excited dan cepat-cepat nak habiskan, dan keletihan itu akan hilang apabila kita dah melihat aksara yang kita tulis semakin hari semakin bertambah. Okay, next slide. Okay, untuk menjawab soalan bila perlu penulis, jawapannya bukan esok, bukan lusa, tetapi sekarang. Okey, kenapa saya kata sekarang? Sekarang pun kita dah boleh menulis, tuan-tuan dan puan-puan. Ingat, kita ada 5 patah perkataan. Betul? Kita ada 5 patah perkataan. Okey, sekarang menggunakan masa yang ada. Okey, kita tak mengajar sekarang. Kita tak mau lakukan kerja lain sekarang. Anda semua berada bersama saya di hadapan saya. Kita tukarkan 5 patah perkataan yang telah tuan-tuan dan puan-puan catat sekarang menjadi 5 ayat. Bukan 5 perenggan. Saya minta 5 ayat saja. Okey, pegang pen anda sekarang, lihat balik 5 patah perkataan tersebut dan jadikan 5 perkataan itu kepada 5 ayat sekarang. Baik, mula sekarang. Dah siap, Dr. Zurida. Dah siap. Dah siap tulis. Okay, kita ada bersama-sama kita Puan Sri Dia ada kat sini. Mak Sri, Assalamualaikum. Selamat datang. Ada orang yang menulis lebih pada 5 ayat. Dia dah ada passion, dah nampak, dah seronok dan sebagainya. Okey, jadi sebenarnya tak payah tunggu bila lapang.
Sekarang pun lapang kerana dua nikmat yang banyak manusia rugi ialah kesihatan dan waktu lapang. Sekiranya sekarang free. Jadi 5 perkataan yang telah tuan-tuan dan puan-puan generate idea itu ditukarkan kepada 5 ayat dan saya yakin petang ni ada orang semangat nak jadi 5 perenggan. Okay, sebab idea itu telah ada. Dan ada idea terus tulis. Oleh itu wajib ada pada diri anda buku nota ataupun handphone yang boleh dicatat dalam Telegram atau FB ataupun WhatsApp. Jadi sekiranya anda ingin menjadi seorang penulis, okay, pastikan dalam beg anda sekurang-kurangnya ada buku nota atau telefon. Jangan pula dalam beg tu ada alat soleh, ada bedak, ada sikat, okay, dan sebagainya, tapi nak jadi penulis tidak ada buku atau pen untuk mencatat ataupun handphone memanglah ada, tapi handphone tu pula digunakan untuk perkara lain sebab ada idea boleh terus menulis. Okay, next. Sekarang kita bergerak kepada question yang seterusnya iaitu bagaimana saya menulis. Okay, bagaimana anda menulis? Okay, saya menggunakan kaedah plan, do, check dan action. Di mana aspek plan, rancang apa yang nak ditulis. Do, kita buat kerja menulis. Kemudian kita sunting dan kita bertindak supaya buku kita itu diterbitkan. So dalam aspek plan, kita merangka idea, kita buat plot cerita dan kita sebagai penulis kita mesti bersedia fizikal dan minda dan pakai topi penulis. Banyak kali saya sebut sebab ada orang nak bukunya siap tetapi tidak pakai topi penulis dan mesti berkorban. Ada pengorbanan dari segi fizikal, mental dan sebagainya sehingga buku kita siap. Dan di peringkat do atau buat, kita akan belajar sebentar lagi bagaimana nak bina bab. Okay, kita ada camp kita sendiri, sit and write dan kita mesti konsisten dan kita mungkin boleh mewujudkan camp penulisan buku yang saya panggil bookcation dan yang paling penting kita tulis dari minda kita, pengalaman kita, bukan copy paste karya orang lain. Okay, kemudian bila dah siap kita semak karya dan kita hantar ke rumah penerbitan. Okay, next. Bagaimana kita melihat bahagian plan? Okay, sekarang kita telah pun ada idea 5 perkataan yang ditukarkan kepada 5 ayat. Betul? Okey, tengok balik 5 ayat anda. Daripada 5 ayat itu, baca semula dan cuba kenal pasti, okey, apakah watak-watak yang nak dimasukkan dalam 5 ayat tersebut. Tak kisahlah anda nak tulis buku dalam bentuk karya kreatif ataupun karya ilmiah. Tapi macam saya kata, dalam konteks saya sendiri, saya menerbitkan buku umum, saya tetap menggunakan kaedah plot cerita. Jadi sekarang tindakan anda adalah baca semula 5 ayat itu. Okey, cuba bina watak. Apakah watak-watak yang nak dimasukkan dalam karya anda? Okey. Kemudian, okey, masukkan watak. Kemudian, kita lihat kepada bahagian sebelah tu iaitu plot cerita. Walaupun kita tidak menulis, okay, ini berdasarkan pengalaman saya, walaupun kita tidak menulis karya dalam bentuk kreatif, tetapi kaedah plot cerita ini sangat berguna. Contohnya macam saya menulis panduan PSS idaman. Okay, kami merangka bab itu masih lagi menggunakan plot cerita di mana pada peringkat bab yang awal kami menceritakan pengalaman kami 5 beradik, 5 orang penulis. Bagaimana kami bermula sebagai seorang guru, kemudian berkembang. Bagaimana membangunkan pusat sumber. Bab itu disusun begitu. Macam cerita, ada permulaan, bagaimana dia berkembang, ada perumitan dalam sesuatu kerjaya kita, ada masalah, kita mungkin menghadapi masalah dari segi kewangan, masalah dari segi membina tim dan sebagainya. Dan klimaks ni adalah kita nak membangunkan pusat sumber itu daripada pusat sumber biasa kepada pusat sumber 5 bintang. Dan akhirnya kita telah mengondol pelbagai anugerah. Walaupun itu adalah buku akademik, tetapi kami mendapati bahawa bila karya disusun dalam bentuk binaan plot itu, feedback yang kita dapat adalah pembaca suka membaca kerana mereka kata walaupun buku ini adalah buku ilmiah, kami seolah-olah membaca buku cerita, Cikgu Zuridah. Okey, bila kita nak menulis karya pengalaman atau kisah hidup, kaedah ini jugalah kita gunakan
macam saya tulis buku solo, bagaimana kisah permulaan kehidupan ayah saya, bagaimana dia berkembang dan ayah saya menghadapi, tak bercerita semualah sebab kalau nak tahu cerita semua, mestilah beli buku Kenapa Kita Hidup Anakku, walaupun buku tu sebenarnya tinggal lagi 5 naskah dan kita dalam proses cetakan yang semula. Jadi untuk membina, merancang perlulah ada pengorbanan. Okay, next slide. Okay, itu adalah rancang. Sekarang kita bergerak kepada bahagian do, iaitu sekarang kita dah nak menulis. Kita dah ada idea, kita nak rancang bagaimana kita nak jadikan dia sebuah buku. Ini saya nak kongsi di mana bila kita belajar banyak sifu dan sebagainya, maka ini adalah kaedah penulisan saya lah yang di atas bimbingan mentor-mentor. Okay, saya gabungkan KJ method, saya panggil Mak Sri method dan juga pengalaman saya menulis thesis PhD, zero draft of thesis. Tiga-tiga itu digabungkan menjadi bab buku Zuridah, di mana macam yang saya bagi peluang kepada tuan-tuan dan puan buat 5 perkataan. 5 perkataan itu ditulis secara rawak dalam sticky note. Sebenarnya bukan 5 perkataan. Kemudian daripada 5 perkataan itu dikembangkan lagi dengan beberapa banyak perkataan. Saya tulis beberapa perkataan di bawah tajuk idea yang saya nak buat. Kemudian saya susun mengikut pola tajuk. Perkataan ini sesuai masuk bab 1, bab A. Perkataan ini sesuai masuk bab B dan sebagainya, dan disusun akhirnya menjadi bab-bab di dalam buku. Dan kemudian bab-bab dalam buku itu dibuat folder ikut bab. So kita buat satu folder besar desktop kita. Tulislah nama buku siap-siap, angan-angan. Nak berangan buat cover pun lagi bagus sebab itu adalah satu motivasi supaya buku kita siap. Buat folder ikut bab. Bila ada folder ikut bab, tidak semestinya anda menulis bab 1 dahulu. Kerana anda dah ada idea sebenarnya nak tulis penutup dulu. Sebab buku saya yang Kenapa Kita Hidup tu saya tulis last dulu, baru saya tulis bab yang permulaan. Ikut suka kita nak tulis bab mana, kemudian barulah kita susun. Kemudian kita mesti ada proses duduk dan tulis. Saya ulang ini banyak kali, nak jadi penulis mesti pakai topi penulis, duduk dan tulis. Dan saya yakin dalam masa tadi saya sengaja ada timer lagu tu sebab anda baru menulis dalam masa 1.5 minit, lebih kurang 2 minit, tapi beberapa perkataan dah anda tulis. Sebab perlu duduk dan tulis barulah penulisan itu berkembang. Dan saya ingin berkongsi, kita juga boleh buat bookcation. Ini adalah saya menggunakan free me time saya di mana bercuti di mana-mana dan sebagainya untuk menulis. Sebab bila perubahan berlaku persekitaran, tidur di hotel, best tak payah fikirkan nak gosok baju, nak basuh baju, nak masak dan sebagainya, satu hari pun saya dapat menghabiskan beberapa bab. Itu bookcation. Kalau saya pergi dengan family pun beritahu waktu petang dia nak keluar jalan, saya akan stay untuk saya siapkan naskah tersebut. Dan yang penting karya asli, bukan copy paste. Next. Do yang seterusnya, part do yang seterusnya ialah kita untuk memastikan penulisan itu berkesan, kita mesti memikirkan tajuk itu memikat. Tajuk itu yang kita pilih mungkin dia bentuk working title atau tajuk bukan final. Dan tajuk itu mungkin berubah, sehinggalah buku kita siap. Mungkin tajuk itu berubah 2-3 kali, tetapi endingnya mestilah tajuk itu memikat sebab bila orang tengok cover depan, orang nak tahu apa isi dalamnya. Dan tarik pembaca menerusi pengenalan. Dan saya nak ingatkan, pengenalan biarlah kita bercakap dengan pembaca. Bukannya pengenalan kita nak shock sendiri, nak tunjuk bahawa kita terror buat ayat panjang, kita seorang yang berpendidikan tinggi, ayat jargon dan sebagainya. Kita kena ingat kita menjual karya kita kepada orang lain dan orang itu mungkin tidak sama taraf pendidikan dengan kita. Sebab kita nak menulis untuk memberi pengetahuan kepada semua. Jadi pengenalan itu biarlah ada kelainan, mungkin ada kejutan, mungkin ada ucapan ringkas. Dalam buku solo Kenapa Kita Hidup Anakku, saya mulakan pengenalan itu dalam bentuk prolog dan muka surat pertama ringkas saja. Saya minta pembaca sedekahkan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa saya yang berkongsi, yang kisahnya dikongsikan dalam buku ini. Kemudian menyebabkan ayat-ayat itu orang tertanya dan mereka bergerak ke next chapter untuk mengetahui kisah yang seterusnya. Dan menulislah dari hati.
Okey, kerana penulisan itu adalah fikiran kita dah buat kajian bagaimana itu terjadi. Bila kita menulis itu, kita kaitkan setiap peristiwa, apakah sebab, akibat dan kita menulis itu ada perkaitan ilmu. Okey, supaya penulisan kita itu nampak terarah dan persembahan teks kita itu perlu kemas dan untuk menghantar suatu karya kita kena tengok penerbit apakah format yang perlu kita patuhi. Jangan sekali-kali menghantar manuskrip yang cacar marba sehingga menyebabkan editor pening kepala atau kena darah tinggi, sebab kita kena wujudkan hubungan yang baik dengan editor. Okey, next slide. Okey, kita dah masuk pada bahagian suntingan atau chat. Bila kita menulis, kita juga ada hari malas sedunia, iaitu hari edit sedunia. Saya sengaja masukkan ini waktu saya buat suntingan. Saya bancuh Milo, letak di tepi, ada muzik, Kita sema elemen bahasa, sema ayat, sema ejaan. Perenggan itu tidak terlalu panjang. Kita baca manuskrip kita. Kalau kita baca pun kita dah penat, bagaimana bagaimana pembaca kita nak baca? Dia pun akan penat. Jadi bila dia penat, dia akan tutup buku kita, tak mau baca esok. Dan belum tentu esok dia buka. Jadi biarlah perenggan kita itu sesuai, pendek, dan tanda baca kita itu betul. Sebab kesilapan tanda baca akan menyebabkan maksudnya lain. Dan kita baca berkali-kali, baca dan terus baca. Barulah kita berpuas hati dan kita hantar. Dan kita edit bila? Bila kita jadi malas menulis. Sebab ada hari yang kita dah memang malas menulis sebenarnya. Sehari malas sebenarnya kita edit lah. Dan itu sebab saya kata kita tulis saja dulu, ada hari yang kita akan buat editing dan mesti rujuk kamus atau rujuk PRPM, iaitu Pusat Rujukan Persaturan Melayu, untuk membaiki tata bahasa dan mungkin kita boleh bagi naskah kita kepada orang yang kedua. Okey, sekarang kita lihat sedikit perkongsian. Kenapa suntingan ini penting? Cuba lihat di depan. Dilarang masuk, penceroboh akan didakwah. Ada kesilapan, dah lain maksudnya. Bangla untuk dijual. Dilarang menampar poster. Dan yang ini di bawah, kecil ya, Gardenia Delicia Sambal Iblis. Hanya kerana kesilapan dalam perkataan, lain maksudnya. Oleh itu sangat anda perlu berhati-hati dengan karya anda dan hantarlah ke penerbit dalam bentuk manuskrip yang cantik dan kurang ada masalah dari segi penerbitan. Peringkat action. Bila kita menulis, kita hantar pada penerbit. Ini adalah bahagian yang agak fundamental kerana kita perlu ambil kira berapa kos yang perlu kita keluarkan sekiranya kita menerbit secara swaterbit. Dalam konteks ini, kita perlu ada kerjasama yang rapat dengan penerbit. Dan oleh itu, pastikan setiap penerbitan yang kita hantar kepada penerbit ada surat perjanjian. Sebab kita kena clear adakah penerbitan yang buku yang kita hasilkan itu adalah buku swaterbit, terbit sendiri, ataupun menggunakan pendekatan royalty di mana modalnya dikeluarkan oleh penerbit dan kita akan mendapat keuntungan dalam bentuk royalty. Dan bagaimanakah bentuk pemasaran perancangan pemasaran. Itu penting. Dan tolong clear bahagian ini supaya untuk elakkan daripada bila buku terbit, banyak isu berlaku. Yang terakhir. Question yang terakhir, next slide. Di manakah kita menulis? Soalan saya mudah. Duduk dan tulis di mana saja yang selesa dan menjana idea. Tiba-tiba dapat idea bila makan aiskrim, tulislah di mana saja, jangan sampai perlu wujud stesen. Saya pernah menulis di hospital semasa menunggu arwah ibu saya menjalani rawatan. Tulis. Jadi jangan bagi ada masa senggang dan dibuang begitu saja, sebab idea itu datang bila-bila masa tanpa kita sedari. Jadi tulislah di mana sahaja anda berada. Itu jawapan saya. Next slide. Sekarang kita lihat balik overview. Kita telah pun pergi kepada mengapa anda hadir di sini. Saya kongsi pengalaman WH question dalam penulisan, dan bila kita dah ada buku, bagaimana pula kita nak memasarkan. Ini part paling penting kerana saya mendapati banyak orang anxious nak tulis buku tetapi tidak memikirkan masa depan buku tersebut.
Kerana bila kita ada buku, pemasaran merupakan nadi masa depan buku tersebut. Sebab kita kena pastikan bahawa buku kita ni hidup ceria ataupun tidak. Maaf saya guna istilah hidup ceria. Maksudnya dicetak lagi. Kemudian ada permintaan untuk buku edisi kemaskinan dan sebagainya. Dan buku itu terus hidup. Ataupun buku kita kurang sihat. Ada buku tersiap, ada orang nak beli. Okay, ada yang beli, ada yang tak mau beli ataupun tak ada repeat order. Okay, ada orang nak beli, beritahu menyesal beli buku ni, tak promote pada kawan dan sebagainya. Atau buku kita buku nyawa-nyawa ikan. Banyak lagi stok. Okay, dalam di rumah penerbitan, kalau kita terbit secara penerbitan ataupun kalau kita suah terbit banyak lagi di rumah kita. Okay, kemudian family kita pun bising, mama ni buku banyak-banyak ni nak buat apa? Akhirnya kita pun just buat sedekah jariah sebab banyak buku tak terjual misalnya. Ataupun buku kita itu sekali terbit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dah mati. Kita perlu memikirkan masa depan buku tersebut kerana kita adalah pengusaha perkataan, writerpreneur, iaitu bila kita menulis, kita kena mendidik diri kita merancang supaya wujud personal branding kita sebagai penulis. Dan kita mesti menjadikan pembaca adalah teman atau kekasih yang akrab. Oleh itu, apabila kita menulis, kita kena mengiklankan atau memberitahu orang sekeliling kita bahawa kita adalah seorang penulis. Okey, sebab kalau tidak, orang pertama yang akan membeli buku kita adalah orang yang di sekeliling kita. Kita ada grup pertama iaitu orang yang membaca buku kita, kumpulan pertama, dan mereka akan mencerita kebaikan buku kita kepada orang kedua dan kita dapat second generation of our customer. Okay, dan buku itu akan terus diceritakan sebagainya dan mungkin akan upload di Facebook dan sebagainya. Oleh itu, pentingnya untuk kita memikirkan masa depan buku. Dan ini yang saya kongsi anugerah penggalak budaya membeli membaca yang saya dapat hasil jualan buku tertinggi dan juga untuk saya kongsi, saya terkejut kerana berbaris bersama dengan otak-otak penulisan di sini dan kalau tengok pun saya lah yang paling muda. Ini adalah menulis buku kompilasi. So jangan bersedih kerana buku kompilasi juga ada masa depan yang sangat luas dalam industri buku. Okay, next. Nak pasarkan buku, sekarang saya juga memasarkan buku saya. Okay, ini kita buat dalam bentuk poster dan tuan-tuan dan puan-puan boleh mengambil nombor telefon saya. Okay, ada dalam beli saya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk membeli buku saya dalam buku Kenapa Kita Hidup. Kalau buku itu tak cukup, tak apa, kami memang dalam proses cetakan seterusnya. Atau ingin melihat sendiri bagaimana buku panduan PSS Idaman yang telah dikembangkan kepada panduan yang kedua. Atau kemudian ada lagi siri kajian tindakan dan sekarang tim kami sedang menulis kertas kerja kajian PSS Idaman. Okay. Ini yang saya kata buku yang mungkin kita boleh gunakan dalam pembangunan kerjaya dan kini akan diterbitkan buku Kurma Lagi Pujaan, okay, kemudian kompilasi buku-buku bersama karyan guru untuk berkongsi pengalaman dalam kisah kehidupan guru semasa waktu PKP. Okay. Saya bercerita dengan tuan-tuan dan saya juga memasarkan buku saya melalui WhatsApp, Facebook, melalui Telegram, okay, mungkin melalui Instagram ataupun ada blog. Jadi sentiasa memasarkan buku kita kerana buku kita tidak boleh bercakap. Saya ingat lagi ayat Mak Sri dia. Buku kita tak boleh bercakap. Yang tolong cakapkan untuk buku kita adalah kita sendiri. Sekiranya anda dah tulis buku malu nak jual, memang buku anda akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, next slide. Sekarang berminat menulis buku. Jadi, bila nak tulis buku, kena tulis sekarang sama ada buat keputusan, bergerak secara solo atau kumpulan atau kedua-duanya, ada manuskrip dan rancang untuk cari sifu dan kaedah yang paling cepat adalah kita bernaung dalam projek-projek penulisan yang mungkin akan dimaklumkan oleh UiTM Press. Mereka ada projek mereka sendiri atau mungkin kita boleh buat dalam bentuk agensi jabatan kita nak menghasilkan satu buku yang niche, yang ada niche yang insya-Allah sudah ada target marketnya dan mungkin kita boleh mendapatkan bantuan penerbitan dan bimbingan pemasaran akan diberi bila kita bekerja secara dalam tim. Dan perkara yang paling penting, tanamkan dalam minda, kita menulis aku nak kaya, aku nak kaya, aku nak kaya. Kalau itulah yang hasrat, okay, sukar kerana menulis bukan untuk kaya tetapi untuk menyebarkan ilmu. Kebaikan itu akan datang kemudian. Pengalaman saya menulis buku solo, saya pun tidak sangka buku solo saya begitu cepat habis. Okay.
Kemudian pengalaman saya menulis panduan PSS idaman tu saya tak sangka dalam tempoh setahun, 3 bulan, 4 bulan, buku itu telah masuk ke cetakan kedua. Dan untuk makluman, panduan PSS idaman itu semasa Pesta Buku Antarabangsa, sebab kami buat secara suar terbit, pada buku Pesta Antarabangsa itu hasil jualan telah pun membantu kami menyelesaikan hutang piutang. Jadi kami berada di Pesta Buku sebanyak sehari suntuk lah, bukan 2 hari itu, selesai hutang dengan penerbit. Okey, sebab kita telah pun merancang perkembangan buku tersebut. Jadi kalau kita nak kaya dengan menulis, itu hasrat kita fikir 2 kali kerana kita kaya itu kemudian, insya-Allah. Okey, tapi jangan jadikan itu sebagai matlamat kerana takut nanti kita akan fast dan sebagainya. Okay, next slide. Dan sekiranya anda berminat untuk menulis, your dream doesn't have an expiration date. Take a deep breath and try again. And change your thought, change your will. What you think will be a reality, dan lambat atau cepat, you have to move forward. So jangan takut, okay? Takut tak ada orang nak baca buku kita, okay? Tak ada orang nak baca tulisan kita. Ingat, dulu masa kita ambil SPM, kita fikir tak takut tak? Cikgu ni betul kan nak baca karangan aku? Kita takut kan? Kita just tulis saja. Jadi di hadapan saya, semua orang boleh menulis. Dan sebelum saya melangkah keluar, okay, Alhamdulillah, just nice seperti mana yang dirancang. Next slide. Segala yang baik hanya dari Allah SWT. Segala kelemahan adalah daripada saya, dan semua idea, semua perkongsian, okay, semua ilmu yang saya berikan, semuanya datang daripada Allah, dan saya hanya sekadar media untuk menyampaikan kepada tuan-tuan perempuan dan di hadapan saya sekarang. Dan sebenarnya apa yang pencapaian saya hari ini sebenarnya adalah berkat doa orang sekeliling dan kemudahan yang Allah datangkan kepada saya supaya ada kekuatan untuk menulis dan terus menulis. Dan ini adalah kad saya. Nak jadi penulis mesti ada kad. Sebab nanti senanglah kita, selain pada buku, kita selitlah pada buku kita tu kad. Jadi cikgu penulis. Jadi selain pada buku, name card kita tu kita ada kad supaya senang kita ada networking. So itu saja perkongsian daripada saya, dan saya tinggalkan nombor telefon dan email sekiranya untuk dihubungi, dan saya serahkan kembali kepada moderator kita, iaitu Dr. Nadila. Okey, itu saja perkongsian saya, Nadila. Okay, terima kasih banyak Dr. Zurida. Alhamdulillah selesai sudah kita punya perkongsian dari penceramah kita Dr. Zurida ni. Terima kasih banyak-banyak. Nak kata apa ya? Nak kata macam tak terungkap benda nak cakap tu. Banyak sangat info dapat hari ni. Sekurang-kurangnya perkongsian Dr. Zurida hari ni harap dapat membangkitkan motivasi kita untuk menulis. Yang mana yang dah tenggelam timbul lama tak menulis macam saya kan. Boleh bangkit semualah lah. Tengok cikgu kita pun ada kat sini. Mak Sridia, Puan Sridia ada kat sini penulis. Bagi siapa-siapa yang tak kenal, diperkenalkan. Ni antara mentor saya jugalah. Mentor bas projek tu. Waktu belajar dengan Puan Sridia dulu, waktu tu saya tengah mengandung. Puan Sridia mungkin perasan kot. Macam tu lah. Okay, dia kalau nak berkenalan dengan penulis, tempat nak cari bengkel penulisan. Jadi jangan heranlah kalau kata saya ada kawan penulis kan. Macam tu lah. Okay, kalau ada sebarang soalan boleh bertanya terus kepada Dr. Zurida ataupun boleh tanya di ruangan chat. Okay, Dr. Zurida, jom kita tengok ruangan chat. Kalau ada soalan apa-apa yang kita tak jawab. Okay. Banyak nampaknya. Banyak. Tak terpilih yang mana. Okey, sekejap sekejap. Tadi saya nampak. Bukan soalan. Komen. Kenapa terkesan sangat apa yang disampaikan, tiba-tiba ada motivasi, Alhamdulillah. Balik ni tulis daripada 5 perkataan itu jadikan 5 ayat, jadikan 5 perenggan, buat. Dan hujung tahun adalah waktu yang baik untuk merancang tahun depan kita mesti ada buku. Kita tak target. Okey. Dr. Zurida, bahagian bawah tu kita ada soalan dari Dr. Hamizah Hassan. Saya bacakan. Bila menulis tentang pengalaman hidup, sudah pasti ada yang manis dan ada yang pahit. Bagaimana untuk kita menulis tentang pengalaman yang pahit dengan niat supaya orang lain tidak melakukan kesilapan yang telah kita lakukan tanpa membuka aib diri kita sendiri. Macam mana dia ada sesuatu lah yang nak dikongsi supaya orang tak buat benda tu.
tapi benda tu bimbang aib diri dia. Macam mana tu? Okey. Kita kena lihat dari segi dua faktor. Kalau kita nak menulis, adakah kita bersedia untuk menceritakan kelemahan kita? Okey, sekiranya kita tak bersedia untuk menceritakan kelemahan kita, okey, sebab macam saya bagi tahu, buku itu akan berkembang dan kita tak bersedia untuk menceritakan kelemahan kita sebab kita rasa itu perkara yang mengaibkan. Simpanlah. Tetapi kalau kita bersedia untuk menceritakan itu adalah pengalaman kita dan tolonglah para pembaca jangan jadikan seperti saya. Okey, jadi itu bukanlah kita kata satu yang mengaibkan sebab kita telah pun berlaku perubahan. Itu untuk diri kita. Tapi ke dalam konteks orang lain, okey, kita kena susun ayat itu janganlah penulisan kita itu menjatuhkan orang lain. Sebab kita kena ingat kita menulis dan buku kita itu akan dibaca dan jangan ada isu atau kontroversi dalam penulisan. Itu kita kena jaga. Tetapi macam kalau kita menulis untuk diri kita, contohnya saya dulu seorang penagih dadah, okey, ataupun saya seorang remaja yang suatu ketika dulu mengamalkan seks bebas dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Masa kita bersedia supaya kisah kita itu diibrah. Okey, jadi bila kita bersedia, jadi itu tidak jadi masalah. Tapi kalau dalam konteks kita tak bersedia sebab kita nak pergi jauh dengan buku kita, mungkin boleh menggunakan pendekatan yang lain untuk berkongsi. Tapi pesanan saya, jangan menulis untuk menjatuhkan orang lain. Itu yang paling penting. Dan memang menulis tu memang kadang-kadang kita menulis dengan air mata. Itu yang selalu saya alami. Okey. Okay, terima kasih Dr. Zurida. Harap menjawab soalan ya. Kita teruskan, ada lagi soalan bawah ni. Okey. Doktor, boleh share macam mana cara mencari mentor atau sifu untuk membantu penulisan? Okey, cara ni mudah saja. Mungkin Dr. Nadilah pun buat, iaitu kita join bengkel penulisan. Tetapi macam mana kita boleh join bengkel penulisan? Yang pertama, kita kena follow rapat-rapat FB penulis-penulis tersebut. Kita follow dan dalam FB biasanya diorang akan wawarkanlah bengkel-bengkel penulisan, berkawan dengan penulis. Sebab bila nak jadi penulis, kita kena cari circle orang menulis. Okey, jadi saya berkenalan dengan Dr. Nadilah pun sebab Dr. Nadilah lah join bengkel penulisan. Bila join bengkel, kita bertukar nombor telefon dan sebagainya dan kita tahu apa berita yang berlaku di sekeliling kita. Jadi kalau nak menulis buku A misalnya, sifu dia memang kena stok sifu. Macam saya cerita pengalaman, saya mengejar Mak Seri dia dalam bengkel penulisan dan ambil cuti dan sebagainya. Memang tiada jalan lain melainkan kita kena mendekati sifu atau mentor tersebut. Okey. Itu jawapan saya. Yang nampak di skrin sekarang Puan Sridia dengan Dr. Zurida ya. Okey, mari kita tengok ada apa-apa lagi. Ataupun ada soalan yang mungkin Puan Sridia nak tolong jawab ke untuk lebih lanjut. Sebab bukan senang Puan Sridia bersama dengan kita petang ni. Betul ya. Sambil-sambil tu Dr. Zurida, kita dah mula menulis. Ada soalan ni. Okay, kita dah mula menulis, cuma bila kita baca semula kita rasa macam tak layak je nak terbit. So macam mana nak atasi pemikiran macam ni? Dah tulis dah tapi rasa macam macam tak sesuai macam tu lah kot. Okey, kita ambil manuskrip kita tu bagi orang lain baca. Ambil manuskrip kita, bagi orang lain baca, bagi dia komen. Oh, nampaknya Mak Seri ada di talian. Mungkin Mak Seri nak jawab beberapa soalan yang ada dan sebagainya ataupun nak memberi sepatah dua kata. Bukan senang Mak Seri nak masuk bersama dengan kita. Okey. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Terima kasih Dr. Zurida, terima kasih Nadila dan Nadila. Dan tahniah juga kepada semua yang muncul hari ini. Nampaknya masing-masing ada inisiatif kan nak jadi penulis. Dalam waktu terdekat ni nak mudah sangat follow mentor atau sifu ke pergi ke bengkel. Itu yang paling senang. Sekarang lagi mudah sebab boleh pergi bengkel online sahaja. Tak perlu keluar duit, pergi Kuala Lumpur, sewa hotel, tambang kan, kapal terbang atau tambang kereta api. Duduk di rumah saja dah boleh belajar. Dan sekarang kita ada Universiti Inspirasi Kisah Hidup.
Boleh belajar online sahaja. Saya bagi nota-nota semua di Dewan Kuliah Universiti Inspirasi Kisah Hidup. Dr. Zurida antara tenaga pengajarnya. Jadi untuk dapat lebih banyak info dan banyak lagi bimbingan, daftar segera dekat Universiti Inspirasi Kisah Hidup. Ya, dan tahniah kepada Dr. Zurida dan tahniah juga kepada yang hadir hari ini kerana telah memilih jalan menjadi seorang penulis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Widya. Okey. Ada yang kata memang ada perasaan nak menulis tapi risau gaya bahasa teruk tu yang menyebabkan impian terbantut. Tak apa, gaya bahasa kita tulis saja kan. Tak apa, bila pergi bengkel, kita ada pasukan yang akan membimbing. Sebab karya pertama memang teruk, karya kedua akan berkembang dan sebagainya. Jangan bimbang. InsyaAllah. Ya. Taklah nama pembimbing kalau dia tak membimbing. Ya, betul. Kan, datang bengkel kita akan bimbing. Dalam grup WhatsApp, dalam grup Facebook kita akan bimbing. Macam saya tak mengajar dan lepaskan. Berjalan sendiri. Saya akan bimbing sampai boleh menulis, sampai boleh hasilkan buku. InsyaAllah. Mak Sri, ada soalan kat sini. Macam mana nak daftar di Universiti Inspirasi Hidup? Mendaftar melalui Dr. Zurida pun boleh, mendaftar melalui saya pun boleh. Lihat saya Facebook saya, follow dan saya akan bagi link di inbox. Inbox saya garanti jawab. Sama ada WhatsApp ke atau email ke atau inbox, percayalah saya mesti jawab. Terima kasih ya. Ya, okey. Dr. Zurida, ada lagi soalan yang kita terlepas. Doktor, how do we maintain privacy in our writing, especially when writing personal experiences? So that I do not overshare the stories, maksudnya boleh ke? Ada cerita yang tak mau cerita tu, macam mana tu? Dia sebenarnya berkait juga dengan soalan yang sebelum ni. Kalau kita tak bersedia untuk bercerita, tak payah cerita sebab buku itu, manuskrip itu kita yang susun. Kan? Manuskrip itu, buku kita, karya kita yang susun. Jadi kalau kita tak bersedia untuk berkongsi, simpan untuk diri. Orang yang menulis berdasarkan pengalaman ialah mereka yang bersedia berkongsi dengan orang lain. Ambil balik kata-kata kita nak berkongsi dengan orang. So kalau rasa nak overshare certain story then it's up to you. Okay, ask yourself whether you are ready or not. Okay, semua jawab balik persoalan yang saya jawab yang sebelum ini lah. Okay. Okey, sambil-sambil tu, saya nak maklumkan untuk hari ni bukan setakat kita nak webinar saja tau. Hari ni kita punya perancangan di bahagian penerbit UiTM Cawangan Perlis ni, selepas kita punya program webinar ni, kita rancang akan buat 2 buku kompilasi. Okey, kami dah ada meeting sikit dengan ketua dan ahli jawatan kuasa yang lain. Kami rancang dengan cadangan jugalah daripada penceramah. Why not? Kalau dah lepas kita dah belajar ni, kita keluarkan 2 buah buku kompilasi yang ada kaitan dengan pensyarah. Okay. Jadi kami akan cadangkan, kita akan buat buku yang pertama, kompilasi pengalaman PhD, dan benda ni baguslah, dapat manfaat. Kita kongsi banyak-banyak cerita kat dalam tu dan kita boleh bagi manfaat kepada yang mana pensyarah-pensyarah lain yang mungkin belum ada PhD. Kita boleh sama-sama lah kongsi manfaat kat situ. Jadi antara benda yang kita boleh cerita kat situ, pengalaman belajar PhD, orang belajar overseas, orang belajar lokal macam mana dalam negara. Lepas tu part time, full time, mesti ada beza. Apa pengalaman pahit manis, apa benda yang kita boleh share dengan orang untuk manfaatkan kita punya kisah tu, cari keunikan tu. Nanti sekejap lagi saya akan share dia punya link. Kita ada link WhatsApp group. Siapa yang nak join kompilasi, projek kompilasi tu boleh terus join group tu sambil-sambil cakap ya. Saya ambil dia punya link. Yang kedua, kita ada projek kompilasi pengalaman pensyarah. Okey, kompilasi pengalaman pensyarah ni macam pensyarah dia ada pensyarah lama, pensyarah baru. Tak kisahlah dia pensyarah muda ke ataupun pensyarah yang dah banyak pengalaman ke, dia mesti ada kisah. Tak kisahlah setahun ke 2 tahun ke, mesti ada kisah. Pensyarah ni dia bukan setakat mengajar saja, dia ada benda lain. Kita terlibat dengan program, kita terlibat dengan inovasi, penyelidikan, penulisan. Semua-semua tu penting. Jadi semua-semua tu kita boleh bukukan. Jadi kalau ada yang berminat nak join buku ni, bolehlah. Tak kisah dia UiTM ke, tak UiTM Perlis ke, semua masuk aja. Dia nak bercerita tentang kisah saudara mara dia ke, tak kisah. Janji kena tema.
masuk je dulu. Nanti kita share apa yang kita tahu. Okay, bagi yang tak isi kehadiran lagi, boleh isi kehadiran sebab nanti kita akan bagi e-certificate lah. Okay, rasanya setakat tu kot. Dr. Zurida, ada apa-apa yang nak tambah ke? Cuma bagi peserta yang bukan terlibat dengan bukan pensyarah di yang UiTM, saya sarankan masih ada ruangan jemputan eksklusif bersama dengan Universiti Kisah Hidup seperti mana yang diiklankan. Sebenarnya saya pun nak iklankan yang tu, tapi syukur Alhamdulillah Mak Cik bersama kita dan beliau mengiklankan sendiri dan masih ada kekosongan dan kita jemput yang berminat. Okey, boleh follow Facebook Mak Sridia ataupun WhatsApp saya di nombor 0174821979. Peluang ini masih ada dan Mak Sri akan bimbing sehingga kita dapat menghasilkan buku. Jadi peluang ini tidak datang, bukan senang nak datang sebab bila kata hadir bengkel, jangan hilangkan ilmu itu. Okay? Mesti ada hasil atau output dari bengkel. So itu saja kot dari saya dan saya harap semua ilmu yang dikongsi hari ini dapat memberi manfaat. Dan kita ada lebih kurang berapa ya peserta? 69 peserta dan harap kita dapat hasilkan 69 karya insya-Allah. Okey. Itu saja, saya serahkan kembali kepada Dr. Nadila. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Dr. Zurida Hanim kerana telah menjawab dan memberi penjelasan kepada setiap persoalan yang diajukan oleh para peserta. Jadi harapkan perkongsian webinar pada hari ini dapat memberikan manfaat, menjentik semangat dan memberi kebaikan untuk kita semua dalam menghasilkan penulisan berdasarkan pengalaman kisah hidup. Setiap orang ada ceritanya. Jadi apa salahnya kalau kita berkongsi untuk manfaat orang lain kan? Sebelum berakhir majlis pada hari ini, diingatkan kepada para peserta yang mana belum isi kehadiran, boleh isikan kehadiran tu. Dalam tu boleh juga tik nak join kompilasi nombor 1 pengalaman PhD ataupun nombor 2 pengalaman pensyarah. Dan yang ketiga lain-lain kalau ada cadangan apa-apa, kita boleh bincang-bincang, fikir-fikirkan lepas ni. Saya tu dia suka nak dimaklumkan pihak penerbit UiTM Perlis biasa akan buatlah pelbagai program lah. InsyaAllah tahun depan kita akan ada pelbagai lagi lah program yang berkaitan dengan penulisan. Jadi sama-samalah kita alert dalam email, kita akan war-warkan maklumat lanjut mengenai buku kompilasi ni pun nanti kita akan war-warkan lah, akan hebahkan. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kepada penceramah dan semua peserta webinar. Tukar pengalaman kepada buku. Semoga perkongsian hari ini mendapat manfaat. Segala yang baik datangnya daripada Allah dan segala yang kurang tu, lemah tu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Okey, syukran lakum. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Zurida.